kita mulakan kuliah maghrib malam ini dengan sama-sama membaca umum kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rasulullah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Allah Subhanahu wa ta'ala di kitabil azim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Astagfirullahalazim. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh dan berusaha dengan kebenaran dan berusaha dengan kesabaran. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya tidak beriman salah seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai akan dirinya sendiri. Alhamdulillah. Yang mati fadil Tuan Imam kita. Tak lupa juga Tuan Bilang, Komisi Suara, Jatuh Kuasa Suara, Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji tersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan sekali lagi malam ini insyaAllah perjumpaan kita, pertemuan kita untuk kita menyambung beberapa lagi mutiara-mutiara ilmu, mutiara-mutiara kata yang terdapat dalam kitab ini. Telah kitab Penawar Bagi Hati, yang mana kitab ini dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Manjili rahimahullah ta'ala. Jadi malam ini hujan dapat hujan dapat ya rahmat lah insyaAllah. Jadi walaupun begitu, walaupun hujan, kita pengajian kita teruskan di muka surat 83. Betul tak? Bab yang ke-6 pada menyatakan ikhlas. Muka surat 75. 85 dah. 85 dan ketahui olehmu. Oh, mana ikhlas kita dah masuk dah sikit hari tu. Dah masuk dah tentang definisi ikhlas, pembagian ikhlas dan sebagainya. InsyaAllah dalam ni kita lihat tentang pangkat pula, kedudukan ikhlas, pangkat ikhlas. InsyaAllah saya rasa pangkat ikhlas ni saya dah ada sebut sebelum ni, walaupun bukan dalam bab ikhlas, tapi saya ada sentuhlah, ada 3 pangkat orang ikhlas insyaAllah. Baik, qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darini amin. Telah berkata oleh musannif ataupun pengarang kitab, mudah-mudahan manfaat akan ilmunya dalam 2 negara, iaitu dalam dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan ketahui olehmu bahwasanya ikhlas itu 3 pangkat. Bahwasanya ikhlas itu 3
angkat. Seperti menyebut akan dia oleh Syekhul Islam Zakaria Ansari, itu sebab saya Syekhul Islam Zakaria Ansari dalam kitab Syarah Qusairiyah. Dalam Syarah Qusairiyah dia kata pangkat yang pertama orang ikhlas itu bahawa mengerjakan oleh hamba akan amal ibadah kerana semata-mata menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia pangkat pertama. Dia buat satu ibadah tadi semata-mata untuk liimtisari awamirillah, liimtisar, untuk menjunjung tinggi segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhlas yang lebih tinggi ataupun tinggi. Ini dikatakan sebagai pangkat aliyun. Pangkat ali mana pangkat yang tinggilah. Itu ikhlas yang pertama. Mana kita buat suatu amalan tadi tuan-tuan bukan kerana nak syurga, bukan kerana nak neraka, kerana takut neraka, bukan, tetapi kerana semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan hanyalah semata-mata untuk menyembah kepadaku. Baik, kemudian pangkat yang kedua, orang ikhlas yang kedua, itulah ikhlas yang pertengahan ataupun awsat. Awsat mana pertengahan? Iaitu bahawa mengerjakan ia akan segala amal ibadah kerana menuntut pahala dan kerana lari daripada seksaan neraka. Dia buat amal ibadah tadi kerana nak dapatkan pahala lah. Nak pahala, bila nak pahala nakkan syurga lah kan. Siapa yang tak nak syurga? Ada di kalangan tuan-tuan ni tak nak syurga? Tak ada kan? Semua nak syurga. Takkan nak masuk neraka pula, tak? Ataupun takkan nak duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah. Manzilah baina manzilataini istilahnya. Satu tempat di antara dua tempat. Satu tempat antara dua tempat, syurga dan neraka. Tapaga. Pemudi atas pagar. Pemudi atas pagar. So nak ke mana? Nak pergi ke kanan? Jadi kalau duduk tengah-tengah tak dapat apa-apa lah. Tak dapat apa-apa lah. So tentu kita nak syurga, betul tak? Nakkan syurga. Jadi menuntut pahala dan kerana lari daripada siksaan azab api neraka. Ini tingkatan yang kedua. Boleh tak tingkatan ni? Ikhlas dalam bentuk macam ni, boleh tak? Boleh. Tak ada salahnya. Kita ibadahkan nak pahala, tak ada salah. Baik, pangkat yang ketiga, ikhlas yang lebih rendah. Adna, istilah lain bahasa Arabnya adna ataupun duniawun. Dunia tu maksudnya rendah lah. Ada kitab dia gunakan perkataan dunia. Ada perkataan dia kata adna, mana lebih rendah. Adakah kamu nakkan nikmat yang lebih rendah ataupun kamu nak nikmat yang lebih tinggi? Tak? Baik, ikhlas yang lebih rendah ataupun istilah masalahnya duniawun, dunia, mana dunia itu rendah, iaitu bahawa mengerjakan ia akan amal ibadah supaya memuliakan Allah Ta'ala akan dia di dalam dunia. Dia ibadah tadi supaya Allah Ta'ala memuliakan dia dalam kehidupan dia di dalam dunia ini, dan juga supaya selamat dia daripada kebinasaan dunia. Wassalamah min afatiha, kalau masa Arabnya lah, sejahtera daripada segala benda-benda yang boleh merosakkan kita, boleh menjahanamkan kita, boleh membinasakan kita, seperti musibah, penyakit, kalau bencana dan sebagainya kan. Kita nak kita selamat daripada benda tu. So boleh atau tidak? Boleh. Ini tapi tingkatan yang paling rendah, paling bawah sekali. Okey. So mana ada tiga tingkatan ikhlas. Tingkatan pertama, tingkatan kedua dan tingkat ketiga. Yang pertama seperti mereka yang membaca surah Al-Waqiah. Ini contohlah. Yang pertama seperti mereka yang membaca surah Al-Waqiah supaya memurahkan watalakan rezeki dia. Ini contoh pertama lah, bagi pangkat pertama. Dibaca surah Al-Waqiah, iza waqatil waqiah li waqatiha kazibah. Surah Al-Waqiah kan. Surah Al-Waqiah ni dia memang untuk kita nak murah rezeki. Kalau nak tentang murah rezeki kena rajin baca surah Al-Waqiah. Yang
kedua, seperti mereka yang membaca Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini ayat pelindung daripada syaitan. Ada 3 qul kan? 3 qul. Qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. 3 qul ini untuk melindungkan diri pada syaitan. Nabi Muhammad SAW kalau baginda nak tidur, biasanya Nabi akan baca 3 qul. Baca 3 qul dan ditiupkan kepada tapak tangan baginda Rasulullah SAW. Kemudian baginda menyapu anggota badan baginda. Mana dia sampai lah, mana sampai tu sapulah. Untuk melindungi diri kita daripada syaitan. Okey. Dan barang yang lain daripada 3 pangkat ini, maka tiada ia ikhlas. Bahkan dinamanya riya. So maknanya selain daripada 3 ni, yang tahap pertama tadi, tahap kedua, ikhlas kedua, pertengahan, dan ikhlas yang rendah tadi, selain daripada tu, maka dikategorikan sebagai orang yang riya. Orang yang menunjuk-nunjuk dalam ibadah dia. So jangan kita menunjuk-nunjuk. Kalau kita menunjuk dalam ibadah, besok akhirat besok tak apa-apa, kosong. Kenapa? Kerana amalan ibadah kita itu habis semua dibagi pada orang yang kita tunjukkan tadi. Kita tunjuk ibadah tadi pada siapa? Pada si Ali, si Abu, si Ahmad, si Aminah. Kan? Kita tunjuk pada amalan ibadah tadi kepada seseorang yang kita suka, seorang sayang, ataupun kita nakkan pangkat menurunkannya. Kita tunjukkan ibadah kita, maka besok akhirat kita tuntut pada orang tu. Itu pun kalau orang tu boleh bagi. Jadi Allah Ta'ala tak akan bagi apa-apa. Baik. Dan berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya yang bernama Kitabul Arba'in, kitab 40 dia kata, ketahui olehmu bahwasanya ikhlas itu pun ada hakikat, ada asal dan kesempurnaan. Okey, ikhlas ni pun dia ada hakikat dia, hakikat ikhlas, dan ada asal ikhlas dan ada kesempurnaan ikhlas. Maka ini dikatakan sebagai 3 rukun kepada ikhlas. 3 rukun kepada ikhlas, tuan. Dan bermula asalnya itu ialah niat. Asal ikhlas itu niat. Dia bahas asal dulu. Hakikat dia sebut kemudian. Bermula asal ikhlas tadi ialah niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan kita itu berdasarkan kepada niat kita. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu di atas apa diniatkan. Sama dengan hadis yang dah sebut di muka surat belakang tu, yang sebelum ni kan. Setiap amalan kita itu berdasar pada niat. Kerana niatlah yang akan menentukan kan sama ada benda itu ibadat ataupun hanya adat sahaja. Ibadat atau adat. Adat benda-benda kebiasaan sajalah. Okey, tu setiap biasa. Sebabnya setiap amalan kita buat mesti kita niat ibadah, baru dapat pahala. Pekerjaan yang kita ceburi, apa benda pekerjaan kita ceburi? Kita menarik getah ke, ataupun sebagai nelayan ke, kerja kilang ke, kerja kerajaan, swasta sebagainya. Okey, berniaga ke kan? Kita buat tadi misalnya dengan tujuan niat ibadah kepada Allah, baru ada pahala. Kalau tak ada niat ibadah, jadi habislah. Hanya dapat untung lah kalau ada untung, ataupun hanya dapat gaji ataupun allowance sahaja setiap bulan. So tak ada pahala dah si Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi bermula asalnya niat, artinya mengenaki dia akan wajah Allah Subhanahu wa taala, kerana padanya ada sifat ikhlas. Kita buat benda tadi untuk ibadah lah. Ibadah, mana niat ikhlas kepada Allah. Dan bermula hakikatnya itu menafikan campuran daripada niat. Mana dikatakan hakikat ikhlas? Menafikan campuran yang ada pada niat. Semua niat kita jangan macam campur. Ada separuh dunia, separuh akhirat. Bercampur dalam hati kita ni. Kan pahala nakkan juga, tapi dunia nakkan juga. Jadi bercampur. Tak boleh begitu. Bermula hakikatnya menafikan campuran daripada niat. Dan bermula kesempurnaannya ialah benar. Bermula kesempurnaannya niat ialah benar. Mana bercakap benar, ataupun melakukan dengan benar setiap apa yang kita buat tadi. Bukan hanya semata-mata kita niat sahaja, tapi mesti dilakukan dengan amalan kita kan.
serta benar pula dengan apa yang kita buat berdasar pada niat kita. Okey, bahawasanya benar itu bagi 6 pangkat. Dah masuk benar dah. Kita dah masuk dalam bab benar. Dalam bahasa Arab ada 3 kalimat yang bermakna benar. Okey, yang pertama sawab. Sawabun, benar. Sawab. Sad waw alif ba, sawab, benar. Yang kedua hakun. Hakun, benar. Hakun, benar. Yang ketiga sidik. Sidik, benar. Sidik kan, sad dan yaqab, sidik, benar. Jadi 3 kalimat ni bermakna benar. Apakah perbezaan antara 3 kalimat ni? 3-tiganya benar. Okey. Yang pertama kalimat sawab. Sawab bermakna benar. Benar ini daripada sudut penggunaan kalimat sawab ini biasanya digunakan untuk perkataan dalam bentuk iktikad. Iktikad seseorang, pegangan seseorang. Pegangan seseorang. Okey, itu dikatakan sebagai orang itu iktikadnya itu sawab, benar. Lawan sawab itu ialah khata', salah. Sawab lawannya khata'. Sawab lawannya khata', salah. Okey. Yang kedua hakun. Hakun maknanya benar juga. Penggunaan benar di sini hakun ini lebih kepada perlakuan, kelakuan. Perlakuan ataupun kelakuan. Hakun, benar. Okey. Lawan dia ialah batilun, batil. Hakun lawannya batilun, batil. Yang ketiga kalimat sidik. Sidik, benar. Benar ini daripada sudut perkataan, percakapan. Perkataan ataupun percakapan. Lawannya kazib, bohong. Lawannya kazib. Okey. Sifat Nabi dan Rasul ada satu sifat dikatakan sebagai sifat sidik, sifat benar kan. Lawan daripada sidik itu ialah kazib. Kazib, bohong. Bukan lawannya daripada sidik itu, bukan lawannya khata', bukan lawannya batil, bukan. Semaknanya ada 3 kalimat dalam bahasa Arab yang bermakna benar, tetapi ketiga-tiganya ada perbezaan di antara satu sama lain. Ke mana dia kita tengok ke mana dianya dipertempatkan, dipergunakan. Baik. Okey, kita lihat di sini. Dan bahasa benar itu baginya 6 pangkat. Okey, ini benar yang mana ni? Anda tahu ke? Ini benar yang bermakna sidik. Sidik lawan kazib itu. Okey, 6 pangkat. Barang siapa sampai ia kepada sekaliannya akan pangkat sempurna, nescaya patut dinamakan dia sebagai orang yang sidik. Sebarang siapa sampai ia pada sekaliannya akan pangkat yang sempurna, nescaya patut dinamakan dia sebagai orang yang sidik. Ini orang yang banyak benar. Orang yang banyak benar. Lawannya adalah kazib, lawannya bohong ataupun dusta. Macam tu. Okey, siapa berdusta dia termasuk dalam tanda-tanda munafik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatul munafiq salasah. Tanda munafik ada 3, kata Nabi. Iza haddasa kazzaba, apabila dia bercakap-cakap dia berbohong. Wa iza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia menyalahi janji. Yang ketiga, wa iza utmina khana, apabila dia amanahkan dia mengkhianati amanah. Mengkhianati amanah. Okey. So ada 3 tanda orang munafik. Baik, kita sambung lagi. Pertamanya benar pada perkataan, pada segala kelakuan. Benar pada perkataan, pada segala kelakuannya. Itu yang pertama. Okey, baru dinamakan sebagai orang yang sidik. Okey, benar pada perkataan dan pada segala kelakuan. Perkataan, kelakuan biasa kan? Perkataan lain kan? Perkataan dalam bahasa Arab namanya aqwalun, qaulun, perkataan. Kalau kelakuan namanya af'al, fi'lun, perbuatan. Kan, perbuatan. Tapi di sini digabung 2. Benar pada perkataan dan segala kelakuan. Yang kedua, benar pada niat. Benar pada niat. Yang niat itu bersih padanya oleh yang menyeru pada kebajikan. Artinya tiada bercampur dengan yang menyeru kepada kejahatan.
Maka jika ada padanya campuran, maka sesungguhnya telah luput oleh benar pada niatnya. Dan yang kedua ini kembali kepada ikhlas. Kembali pada ikhlas. So maknanya dalam kita berniat suatu benda, kalau boleh jangan ada campuran lah. Jangan macam-campur niat, bercampur aduk kan. Dunia benar, akhirat benar. Kan? Okay? Dalam bab dunia ni tak payah kita minta sangat, tak payah niat pun tak apa, tetap Allah Ta'ala akan bagi. Yang penting akhirat itu yang kita cari kan. InsyaAllah dunia tu dia akan datang pada kita. Macam tu. Okay? Benar pada niat. So maknanya dalam berniat jangan bercampur aduk. Artinya tiada bercampur dengan yang menyeru kepada kejahatan. Maka jika ada padanya campuran, maka sungguhnya telah luput oleh benar pada niat. Cuma ada sebagian ulama' dia kata, kan, bagaimana kalau orang tu 70% niatnya kerana Allah Ta'ala, okay? 25% niatnya kerana dunia, boleh tak? Ada sebagian ulama' kata boleh. Mana 75% untuk akhirat kita niat dan 20% untuk dunia, boleh. Yang tak boleh itu, kata ulama', apabila kerana Allah Ta'ala tu hanya 25% saja, 75% untuk dunia dalam niat tadi bercampur kan. Itu yang tak boleh. Kita pandang ulama' lah. Yang ketiga, benar pada cita-cita, seperti mencita-cita oleh seseorang atas bersedekah. Jika ada baginya harta dan cita-citanya itu terkadang dhaif lagi taradud. Taradud maknanya kembali pergi, datang balik, itu nama taradud. Dan terkadang putus, qat'i ataupun putus lagi kuat pula. Putus maknanya qata', jazam. Okay? Lagi kuat pula. Kuat pula cita-cita tadi kan. Kalau dia ada harta, tuan-tuan, dia kata, kalau aku ada harta, aku akan bersedekah dengan sebanyak mungkin. Okay? Bukan dia berniat kerana harta tadi, kerana kan taradud lah. Taradud mana kejap okey, kejap tak okey, kejap nak sedekah, kejap tak nak sedekah. Yang penting yang dikira, dia ambil kira ialah, tuan-tuan, kan, apabila dia ada harta, insya-Allah dia akan bersedekah. Macam tu. Tak ada dia kadang-kadang nak sedekah dan tak nak sedekah. Macam tu. Yang ketiga, benar pada cita-cita, seperti mencita-cita oleh seseorang atas bersedekah. Jika ada baginya harta dan cita-citanya itu terkadang dhaif lagi taradud, dan terkadang putus lagi kuat, maka cita-cita yang kuat yang putus itu dinamakan dia dengan benar yang kuat. Dikatakan sebagai benar yang kuat, sidik. Sidik akbar ataupun sidik aqwa, sidik yang kuat. Yang kuat dan jazam dan pasti. Itu yang ketiga lah. Okey, pangkat ketiga. Kemudian pangkat keempat, orang yang benar yang keempatnya, benar pada menyempurnakan cita-citanya itu dengan bahawa tiada menyalahi ia akan cita-citanya yang benar lagi kuat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Ini Al-Quran ni, tuan. Ayat surah Al-Ahzab tu, surah Al-Ahzab ayat 23. Asal ayat ni ialah minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihim faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Setengah daripada orang-orang beriman itu, itulah orang-orang yang telah menepati akan benar apa-apa yang Allah Ta'ala telah janjikan kepada mereka. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah. Faminhum man qada nahbah. Setengah daripada mereka itu, mereka yang telah menemui akan mati syahid. Faminhum man yantazir. Dan sebahagian lagi mereka itu masih menunggu-nunggu nak mati syahid. Masing-masing menunggu nak mati syahid. Ayat ni berkenaan dengan peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq lah. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbah wa man yantazir wa ma baddalu tabdila. Dan mereka itu tidak menukar akan janji mereka kepada Allah Ta'ala.
kan? Apa yang mereka tanamkan, apa yang mereka azamkan untuk mati syahid. Ada sebagian mereka yang telah mati syahid, dan ada sebagian lagi para sahabat yang menunggu untuk mati syahid. Gitu. Baik, artinya beberapa lelaki yang benar oleh mereka itu akan barang yang menjanjikan mereka itu akan Allah Subhanahu Wa Taala atasnya janji untuk mati syahid. Dan sebagian mereka telah mati syahid dan sebagainya menunggu mati syahid. Okey, ini yang keempat. Ulang balik yang keempatnya, benar pada menyempurnakan cita-cita. Mana masih ada di kalangan para sahabat tu bercita-cita nak mati syahid. Cita-cita nak mati syahid. Tapi masih lagi menunggu nak mati syahid, masih tak mati syahid lagi. Ada sebagian sahabat dah mati syahid dah. Seperti ada sahabat gugur dalam peperangan Uhud kan, mereka dah mati syahid. Ada sebagian yang gugur dalam peperangan Badar, so mereka dah mati syahid. Okey, dalam peperangan Khandaq ini, peperangan Ahzab itu kan, bila mereka nampak tentera-tentera Ahzab itu nak datang nak serang Madinah, jadi mereka pun menanti-nanti nak mati syahid. Nak lawan orang kafir kan. Okey, itu kelebihan Islam ni, ada mati syahid. Kalau bukan Islam dia tak ada mati syahid kan. Itu Islam ni kelebihan itulah. Tak rugi. Dengan bahawa tiada menyalahi cita-citanya yang benar lagi kuat, iaitu seperti firman Allah Taala, yang saku ma'ahadullah alaih. Beberapa lelaki yang benar oleh mereka itu akan barang yang menjanji mereka itu akan Allah Taala atasnya. Yang kelima, benar pada segala pekerjaan. Benar pada segala pekerjaan, dengan bahawa adalah ia dengan kelakuan yang tiada menunjuk ia atas sesuatu daripada yang di dalam hatinya, melainkan hatinya bersifat dengan ia. Tiada mereka itu menunjuk akan sesuatu kan daripada yang dalam hatinya, melainkan hatinya bersifat dengan apa yang ditunjuk tadi. Sebenarnya kalau hati dia nak buat satu benda tu, maka dia tunaikan apa yang dikehendaki oleh hati dia. Kalau hati dia kata A, maka A lah dia buat. Kalau hati dia kata B, maka B lah yang dia buat. Tak ada hati kata A dia buat B, ataupun hati kata B dia buat A. Tak ada. Mana benar pada segala pekerjaan. Bermula maknanya bersamaan di dalam dan di luar. Mana dalam dia, hati dia, luar daripada badan dia pun sama juga. Dasar pada qasad dan niat dalam hati dia. Apa dia nak buat? Maka jika tiada bersamaan, nescaya tiada ia benar. Bahkan terkadang adalah dia termasuk dalam kumpulan riak pula. Seperti menzahirkan ia akan sifat khusyuk anggota dia. Ada orang ibadah kadang-kadang dia nampak khusyuk sangat, tapi dalam masa sama dia ada niat nak tunjuk pada orang lain. Ada orang kadang-kadang berpakaian compang-camping, berpakaian buruk seperti golongan ahli zuhud dengan koyak-koyak baju dia, tapi sebenarnya dalam dia nanti nak tunjuk pada orang dia seorang yang zuhud. Tak boleh. Tidak apa? Tak boleh. So dah ada sifat riak situ. Ataupun menzahirkan ia akan khusyuk anggotanya dalam solat dan dalam hatinya supaya dipuji akan dia. Nampak? Dalam hati nak supaya orang lain respect dengan dia, perhatikan dia. Wah, ini hebat ni makam ni. Ini kalau orang kata rimau datang nak tokam pun dia tak lagi dia dah. Ular datang nak patuh dia pun memang dia tak lagi dah. Tengok cara dia khusyuk ni. Tak? Tapi tidak. Kan ada sebab kadang-kadang separuh orang kadang menipu dia kan. Berpura-pura, contohnya berpura-pura kudung kaki. Berpura-pura kudung kaki. Anda tengok tak video dalam FB kan? Berpura-pura kan. Berpura-pura kudung kaki. Sebenarnya kaki dia lipat. Kena jadi peminta sedekah. Nampak macam kudung kaki, tapi sebenarnya tak macam mana dia buat sesuatu lah. Orang yang nak bagi sedekah tu buat sesuatu kan, sehingga kan dia terperanjat, maka nampaklah kaki dia terjuntai. Mana berbohong kan. Berpura-pura lah menjadi orang yang terputus anggota dia, tapi sebenarnya tidak. Satu pembohongan ya. Macam tu.
Kerana ada juga kadang orang-orang kaya, dia kaya, duit banyak, tapi menyamar menjadi orang miskin dengan minta sedekah dan sebagainya. Kita pun tengok, oh sedih, kita pun bagi sedekah. Tapi sebenarnya rumah dia besar, kereta besar, BMW pakai BMW, jadi minta sedekah, nyamar kan, tak boleh, lagi bohong. Okey. Baik, seterusnya yang keenam pula, benar pada segala amal yang batin seperti khauf makna takut, dan sabar dan tawakal. Khauf, takut, dan sabar dan tawakal, iaitu bahawa mengetahui ia akan makna khauf. Dia tahu dia mana khauf tu takut. Ada istilah lain yang serupa dengan khauf yang bermakna takut, takwa takut juga, khauf takut juga. Yakhsha, innama yakhshallaha min ibadi ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut istiwa ta'ala itulah orang yang bertaraf ulama. Takut juga. Okey. Tetapi hakikatnya ada perbezaan lah ketiga itu. Walaupun ketiga-tiganya bermakna takut. Okey. Kemudian tuan-tuan, dan lainnya seperti merasai ia dalam sekaliannya dalam hatinya, artinya telah jadi segala kelakuan itu tabiat baginya. Telah jadi segala kelakuan itu tabiat baginya. Seperti apa dia tadi tuan? Khauf, takut. Raja, pengharapan. Takut dan harap. Takut dan harap. Gunung takut dan harap. Kalau tuan-tuan mengaji kitab namanya Minhajul Abidin, kalau kitab Minhajul itu dia terdapat ada tujuh pendakian. Ada 7 akabah ataupun 7 pendakian untuk menjadi orang yang benar-benar kata makrifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 7 pendakian. Kalau siapa pernah mengaji kitab Minhajul Abidin, kita tasawuf, dia ada 7 pendakian sebelum soal itu sampai kepada makam yang dikenaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Pendakian pertama tak silap saya itulah Gunung Ilmu dan juga Makrifat. Gunung Ilmu dan Makrifat, itu pendakian yang pertama. Yang kedua, Gunung Rintangan-Rintangan. Yang ketiga, yang kedua Gunung Halangan-Halangan. Yang ketiga, Gunung Rintangan-Rintangan. Okey. Yang keempat, Gunung Taubat. Tak silap saya, Gunung Taubat. Yang kelima, Gunung Taubat, kemudian Gunung Khauf dan Raja, Bawais. Gunung takut dan juga pengharapan kepada Allah SWT. Okey. Kemudian ada Gunung Syukur. Okey, dan juga ada Gunung Tawakal, tak silap saya lah. Mana ada 7 gunung lah. Gitu. Syukur. Barulah ada sampai kepada makrifah kepada Allah Taala. Boleh tengok balik tuan-tuan dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah taala, insyaallah. Baik. Bab yang ketujuh pada menyatakan tawakal pula. So sekarang ni dah habis dah tentang bab apa tadi? Bab berkenaan dengan ikhlas. Sekarang kita masuk dalam bab tawakal. Ketahui olehmu bahawasanya tawakal itu percaya dengan Allah Ta'ala dan yakin bahawasanya qadaknya lulus ia dan mengikut ia akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha pada barang yang tak dapat tiada daripadanya, daripada makanan dan minuman dan pakaian, dan melihara diri daripada seteru seperti yang memperbuat akannya oleh sekalian Nabi alaihi salatu wasalam. Ini dikatakan tawakal. Asal mana tawakal apa tuan-tuan? Penyerahan diri kan? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah berusaha, maka bertawakallah kamu kepada Allah Ta'ala. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah berazam, maka bertawakallah kepada kamu kepada Allah Ta'ala. Tingkatan tawakal ni ada 3. Nanti ada di dalam kitab ni, di ujung-ujung nantilah. Ada 3 tingkatan tawakal. Baik, kita tengok balik. Ketahui ilmu, mestinya tawakal itu percaya dengan Allah Ta'ala dan yakin bahawasanya qadaknya Allah Ta'ala tu lulus ia
dan mengikut ia akan sunnah Rasulullah SAW, dan usaha ia pada barang yang tak dapat tiada daripadanya, daripada makanan dan minuman dan pakaian. Semaknanya dalam konteks kita tawakal mesti ada usaha. Untuk kalau kita nakkan makanan, kita kena ada usaha untuk dapatkan makanan. Kalau kita nak minum, mesti ada usaha kena untuk dapatkan minuman. Pakaian itu juga, mesti juga kita kena ada usaha untuk dapatkan makanan. Kemudian melihara diri daripada seteru. Kalau ada musuh nak bunuh kita, nak serang kita, mesti kita kena bersiap untuk mempertahankan diri kita. Okay, contohnya orang kata kemahiran apa tu? Kemahiran mempertahankan diri kan. Kemahiran mempertahankan diri ini termasuk dalam perkara-perkara persiapan untuk bertawakal kepada Allah. Persiapan untuk bertawakal kepada Allah Taala. Ketiga, apabila kita keluar dari rumah, kan kita tawakal tak pada Allah Taala. Kita tawakal Allah Taala supaya Allah Taala jaga rumah kita. Jangan rumah kita ni dirompak ada orang, dipecah masuk ada orang. Kalau zaman sekarang biasanya kadang-kadang orang ni dia gunakan mangga yang security yang bagus lah, mangga yang baik pada rumah dia. Kemudian dengan pasang grill lagi, betul tak? Lepas tu pasang CCTV yang ada duit sikit, dia pasang CCTV lah. Betul tak? Sekarang ni CCTV pun paling murah pun dalam 300 lebih. Betul tak? 300 berapa ya? Ada saya tengok banner 300 lebih, tuan-tuan. Boleh dah pasang CCTV kat rumah lah. Itu kalau siapa nak pasang CCTV. Kalau tak nak pasang pun tak apa. Yang penting kunci rumah tu mangga dia okey, grill dia okey. Tapi zaman sekarang pun dah susah juga nak cakap. Pencuri pun mana dia ompis sana, ompis sini, pecah sini. Dia pula pandai pula dia buka kan. Pandai dia kunci semua boleh buka. Motor pun kadang hilang, kereta hilang, semua hilang. Pandai dia buka. Dia tahu dah cara-cara membuka dia. Tahu dia punya conet mana nak tekan kan. Tahu dia tu kan. Pencuri kan, nak jadi pencuri pun mesti ada kemahiran juga. Knowledge lah, ilmu tentang mencuri kena ada juga. Tuan-tuan nak mencuri tapi tak ada ilmu mencuri, alamatnya kau tangkap lah, tu tak? Okay. Kemudian dalam kitab Riyadhus Shalihin ada sebutkan bahawa ada doa-doa yang boleh kita baca. Doa yang boleh kita baca apabila kita meninggalkan rumah kita. Contohnya ialah doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Saya ada ngajar bab doa ni. Ada satu tempat saya ngajar. Ada doa yang boleh kita baca, tuan-tuan. Seperti kata Nabi SAW, "Iza kharaja rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah." Qala yuqalu hina izin hudita wa kufita wa ukita patatanah ya lahu syayatin fayaqulu syaitan akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa ukiya. Rawahul Abu Daud wa Tirmizi. Kata Nabi, apabila keluar seorang lelaki daripada rumahnya, maka hendaklah dia baca doa ini. Apa doa itu? Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal atas Allah. La haula wala quwata illa, tiada daya dan tiada kekuatan illa kecuali billah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Qala, berkata ya Nabi, yuqalu hina izin, dikatakan pada dia hina izin, pada masa itu, hudita, dia telah diberi hidayah, wa kufita, dan dia telah diberi memadai pada rezeki dia, wa ukita, dan dia telah dipeliharakan daripada kerosakan pada hati dia. Patatanah lahu syaitan, maka syaitan pun menyingkirkan dirinya baginya, daripadanya. Fayaqulu syaitan ahad, dan berkatalah syaitan yang lain, dia kata kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya, bagaimana bagi engkau dengan seorang lelaki yang mana sungguh dia telah diberi hidayah dan sungguh dia telah diberi memadai, wa kufiya dan wa uqiya, dan sungguh dia telah terpelihara.
terpelihara akan dia punya hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Ini doa yang boleh kita baca lah bila kita keluar pada rumah. Ada satu doa lagi yang boleh kita baca. Bismillah, kata Nabi, bismillah tawakkaltu ala Allah. Allahumma inni a'udzuka min adilla au udilla au azilla au uzilla au azlima au uzlima au ajhala au yujhala alayya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu. Kita baca bila nak keluar rumah, bismillah dengan nama Allah. Tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kata Allah. Allahumma inni, ya Allah Tuhanku, sungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung dengan Kau ya Allah, an adilla, bahawa aku disesatkan, au udilla, bahawa aku sesat ataupun aku disesatkan, au azilla, ataupun aku terpesong ataupun uzilla, dipesongkan, au azlima, ataupun aku menzalimi, au uzlima, ataupun dizalimi, au ajahla, ataupun aku jahil, ataupun yujahlu, dijahilkan, dibodohkan, alaya, ke atasku, alaya, ke atas aku. Okey, ni ada dua doa lah. Yang tidak ni, doa ni terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin karang Manawi. Ya, kitab Riyadhus Shalihin memang terkenal lah. Dan ada beberapa tempat sengaja kitab Riyadhus Shalihin. Kita boleh tengok dalam bab tawakal. Dalam bab tawakal ada doa ni. Yang mana ni diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW dan dia diajarkan kepada para sahabat supaya baca doa bila keluar rumah kita. Ini salah satu cara jugalah. Sampai itu kunci juga. Dengan keluar rumah cipta. Ada juga orang tu kerana selampau excited nak keluar rumah ni, nak pergi melancong, nak pergi orang kata nak pergi Langkawi ke mana-mana kan terlampau excited nak keluar rumah, nak pergi musafir ni, nak pergi melancong, akhirnya rumah terlupa nak kunci. Rumah lupa nak kunci. Itu tak baca doa ni. Kau tak baca kan, pencuri masuk kan. Pencuri masuk berdendang sayang di dalam tu. Siap makan, masak di dalam tu. Makan, masak, tidur dia semua dalam, tengok TV dia, pencuri tu. Yalah. Orang dah lepas ke Langkawi. Orang dah lepas Langkawi, pintu rumah terdedah, terbuka. Senang hati lah pencuri tu. Cuma dia lebih lepas tu dah makan semua, dah tidur, dah tengok TV, lepas tu dia angkat semua barang kita, roti, air, TV, semua dia angkut balik daripada Langkawi, dia pelopong macam tu. Itu mana pergi semua dia. Kan? Nak kan jadi macam tu? Macam tu tak nak kan? Macam tu. Baik, maksudnya dan melihara diri daripada seteru seperti yang memperbuat akan dia oleh sekalian Nabi alaihi salatu wassalam. So Nabi pun berdoa juga kepada Allah supaya dihindarkan daripada seteru-seteru ataupun musuh-musuh yang nak menghancurkan Islam. Berkata Qadhi Al-Iyad, ini mazhab ialah pilihan daripada Tabari dan kebanyakan daripada fuqaha, intaha, habis perkara. Dan bahawasanya tawakal itu satu kelakuan yang dipuji dan sebab bagi kasih Allah Ta'ala akan orang yang bersifat dengan dia. Sebenarnya tawakal ni satu sifat yang baik, satu sifat yang terpuji. Maknanya nak tunjukkan pada kita tentang penyerahan diri bulat-bulat kita kepada Allah, supaya Allah Ta'ala menjaga diri kita, supaya Allah Ta'ala menjaga harta benda kita, supaya Allah Ta'ala menjaga ahli keluarga kita. Tak? Ini pun termasuk dalam maqasid juga. Maqasid syariah, maknanya hifzul mal, menjaga harta. Ada 5 maqasid syariah. Apa makna maqasid? Tujuan dibuat syariat itu. Kenapa? Contohnya undang-undang hudud, undang-undang qisas kan, dia ada 5 maqasid. 5 tujuan. Pertama, untuk menjaga harta, hifzul mal, menjaga harta. Yang kedua, hifzul akli, untuk menjaga akal. Yang ketiga, hifzul din, untuk menjaga agama. Untuk menjaga agama, hifzul din. Yang keempat, hifzul nasabi, untuk menjaga keturunan. Menjaga keturunan. Dan yang kelima, hifzul akli. Hifzul akli maknanya menjaga akal. Nak jaga akal.
Sebabnya orang-orang yang minum arak tu kan, minum arak semua, maka naklah dihukum. Orang yang mencuri, maka naklah dihukum. Kan? Tetapi dalam masa yang sama, orang yang mempunyai harta tadi kenalah jaga, kenalah jaga harta dia. Kalau akal, kenalah kita jaga akal kita. Kalau tak jaga akal, maka tak bolehlah kita nak salahkan orang lain. Kan? Kita jaga nasab keturunan kita. Kalau orang tu berzina macam mana? So maknanya kalau berzina, mana dia tak jagalah nasab keturunan dia. So maknanya tak adalah maqasid syariah tu. So maknanya mesti ada maqasid syariah. Baik. Kemudian kerana firman Allah Ta'ala, Inna Allah yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah Ta'ala itu cinta, sekali lagi ya, sungguh Allah Ta'ala itu cinta kepada orang yang bertawakal. Artinya bahawa Allah Ta'ala itu kasih ke orang bertawakal. Dan lagi tawakal itu kelakuan yang disuruh, terkadang wajib dan terkadang sunat. Dia kata terkadang wajib dan terkadang sunat pula tawakal. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallah, dan atas Allah Subhanahu wa taala tawakkalu, maka naklah kamu bertawakal. In kuntum mu'minin, jikalau kamu orang yang beriman. So kalau kita nak masuk dalam kategori orang beriman, sifat tawakal ni jangan kita buang. Jangan buang sifat tawakal. Mesti ada juga. Tapi dengan syarat tawakal ni mestilah usaha lah. Usaha. Apalagi kalau kita tingkatan orang awam, mesti usaha. Burung tu kan ada hadis tu, naklah kamu bertawakal seperti tawakalnya burung. Bila burung pada waktu pagi dia keluar daripada sarang dia, kan, dia terbang mencari makanan. Bila petang dia balik dalam keadaan perut dia kenyang. Dan ada pula separuh makanan tadi dikeluarkan pula, dia bagi pada anak dia kan. Dibagi pada anaknya. Malahan kadang-kadang tak perlu tunggu petang pun. Dia keluar kadang-kadang sejam, 2 jam, lepas tu dia balik, dia buat makanan untuk anak dia. Lepas tu kena terbang balik. Betul tak? Terbang lagi cari makanan, dapat makanan tu buat balik bagi anak macam tu. Lepas tu kan terbang lagi. Sampailah sonjo. Sonjo kan malam kan tidurlah rehat dia kan. Sebagi dia pergi ni. Nampak tak? Dia tak ada kerja. Apa kerja dia? Bukan dia makan gaji pun. Macam kita kan makan gaji. Tak? Dia binatang nak makan gaji apa? Tak ada jawatan untuk grade berapa, tak ada. Untuk burung tak ada. Okay, grade 15 ke, grade 27, 29 ke, 41 ke, tak ada. Untuk burung dia tak ada grade. Kan? So tugasnya ialah terbang lah. Terbang carilah mana-mana yang ada makanan tu kan. Dapat makanan dia bawa balik, kan? Dia share dengan anak dia. Macam tu. Dan firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan atas Allah Ta'ala itu maka naklah bertawakal oleh orang yang bertawakal. Naklah bertawakal oleh orang yang bertawakal. Maksudnya tiada atas yang lain daripadanya. Dan memadakan akan Allah Ta'ala akan barang yang tawakal. Kerana firman Allah Ta'ala lagi, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini ayat mana yang tentang ayat 1006. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadara, kan? Ayat 1006. Kata ayat 1006. Baik. Wa 'alallahi falyatawakkal wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa menyerahkan diri akan segala pekerjaannya kepada Allah, maka Allah Ta'ala memadakan akan dia. Artinya menolak ia daripadanya akan barang yang menyusahkan dirinya. Dan yang keempat, firman Allah Ta'ala pula yang lagi, alaihissallahu bikafin abdah. Alaihissallahu bikafin abdahu. Artinya, adakah tiada Allah Ta'ala memada akan hamba-hambanya, bahkan menolak ia daripada hambanya akan kejahatan. Alaihissallahu bikafin abdah. Adakah tiada Allah Ta'ala itu dengan memada akan hambanya? Ini persoalan. Kerana ada huruf hamzah. Hamzah istifham.
Alaisa tu mana adakah, kan? Untuk istifham pertanyaan, adakah tiada Allah Ta'ala itu memada akan hamba-Nya? Maksudnya bahkan menolak ia daripada amal kejahatan. Kejahatan tak ada, semua yang untuk kebaikan kepada hamba tadi. Macam tu. Tapi dengan syarat ditawakal kepada Allah Ta'ala. Okey? Dan ketahui olehmu bahwasanya segala rukun bagi tawakal tu ada tiga rukun. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Pertama tauhid, kedua kelakuan, dan ketiga pekerjaan. Panjang lagi surah kan. Okey tuan-tuan, saya buka kalau ada pertanyaan, perbincangan dan sebagainya. Ada? Ada soalan? Tiada. Semua okey. Semua okey, Ustaz. Semua masuk dalam kuala. InsyaAllah. Okey. Kalau jemaah macam ni ramai kan bagus kan? Tu. Dia Musim. Ini musim dingin musim hujan ramai. Biasa musim hujan tak ramai. Ni pelik sikit. Musim hujan tak ramai. Hujan ramai. Gitu. Jadi minta ramai lah berterusan jadi kan. Sebab tak nak nanti tuan-tuan kalah dengan tempat lain. Sengaja tu banyak tempat. Setiap malam ada orang ajar aku dia. Kalau tadi ditampil, malam besok di Masjid Pantai. Masjid Pantai. Ramai juga. Jadi jangan kalah tempat lain lah. Lawan sikit kan. Okey, insyaAllah tangguhkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an sadiqan wa taqabbal minna barakatan katsiran wa ziyadatan ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'arifin. Allahumma barik bidin, Allahumma barik bidin, Allahumma ja'alna zajaman marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana ftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffirna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Qabbalallahu minkum.